Sakit pinggang, kaki dah bengkak, itu biasalah. Ya Allah, naknya masuk lagi sekali. Makin tua makin collection 10 juta tau. Allah dah kasih saya peluang kedua tapi saya tak sempat lagi nak hubungi dia. Menyampahlah asyik-asyik engkau je macam tak ada orang lain. Terkedu jugalah, betul ke benda ni jadi, betul ke? Hello, hai semua, selamat siang. Apa kabarmu di sana, sayang? Sehat ke tak tu? Alhamdulillah. Ni cepat follow Instagram Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Dan kalau ada sebarang komen, korang boleh letak hashtag Melody TV3. Guys, tup sekarang ni lagi seminggu dah nak puasa. Saya dah tak sabar nak pergi bazar Ramadan, nak beli murtabak dan pelbagai jenis makanan juadah berbuka puasa. Korang sama juga tapi penting SOP nak kena jaga ya. Okey, jom kita terus ke story kita yang pertama. Andi Bernadi nak keluar, bukan nak keluar, dah keluar single terbaru. Tapi tajuk dia kenapa pendek? Do. Itu kejap lagi kita dengar. Dan juga kita ada story daripada Abang Affad, kumpulan Raihan. Okey, jangan buang masa lagi. Go! Kita layan. Aku setuju, tak perlu membuatmu begitu. Sejak kebelakangan ini, langkah kerjaya seni Andi dilihat agak perlahan. Apa agaknya yang terjadi kepada Andi? Andi, do. Apa sebenarnya do ni? Do tu sebenarnya hasil daripada perkataan rindu. Tapi kita singkatkan dia lah jadi do. Andi, kalau kita tengok you ceria. Tapi dekat dalam video klip tu macam sedih lah sebenarnya. Bagaimana kalau aku rindu? Kalau awak rindu, kamu boleh call aku. Kenapa kita tengok dalam video klip you sebagai satu subjek yang dekat situ kan nampak sedih. Adakah you dekat dalam video klip tu menggambarkan perasaan you yang sebenar kat luar? Tak juga, sebab rindu sebenarnya lagu dia nampak je ada beat dia. So kalau orang dengar, kalau orang tak hayati lirik dia, memang dengar macam lagu ceria. Sebenarnya lagu dia lagu sedih sebenarnya. Kita rindukan seseorang tu tapi orang tu tak rindukan kita. Siapa perempuan tu? Seseorang tu. Saya bagi jawapan yang selamat, saya single lagi. So ada chance lagi lah untuk wanita-wanita kat luar sana yang nak berkenalan dengan you? Ada benda-benda macam tu, saya tak tahulah. Dah mencecah usia 30. Bagaimana? Ada apa-apa perancangan? InsyaAllah akan ada perancangan tu. Cuma sekarang ni saya nak stablekan dulu tapak saya ni betul dulu. Lepas tu barulah saya kalau nak settle down, nanti saya settle down lah. Jangan risau, saya tak kahwin senyap-senyap. Saya akan beritahu. Cik Andi, kalau kita tengok kan setahun you macam hilang dari radar. Kat Instagram pun tak serancak yang dulu. Dalam tempo tu sebenarnya saya ada je. Cuma macam saya dah kurang sikit lah buat konten-konten yang dulu saya selalu buat kan. Dia bukan apa. Kadang kalau kita bagi orang ni terlebih pula, nanti orang tu dah jadi menyampahlah asyik-asyik engkau je macam tak ada orang lain. Jadi kalau macam dekat TikTok sekarang pun kalau awak tengok pun dah orang ramai sekarang semua buat benda-benda yang macam mana saya buat. Tapi saya suka tengok juga apa yang orang buat. Jadi kita bagi peluang. Itu mengenai kemang kejayaan you lah. Dia boleh tanya update tentang kes you sebelum ni kan. You ditipu pelerakan you sendiri. Kalau nak kata update terkini tu, sebab saya pun sekarang ni masih lagi menunggu jawapan. Tapi saya harap pihak-pihak yang bertanggungjawab pakkanlah kes ni. Dah lama sangat ni. Kes you tu tak dilayankah ataupun bagaimana? Apa kesulitan yang you hadapi sekarang? Sebab saya pun dah pasang dengan lawyer saya. Jadi saya harap kerja-kerja yang tu lawyer saya lah yang akan bertindak. Di mana individu tersebut sekarang ni? Ada try contact dia atau dia contact you ke? Saya tak tahu. Saya memang tak ambil tahu. Since daripada benda tu berlaku, saya tak tahu. Baru-baru ini Melody berkesempatan untuk menghadiri sebuah program amal 21 hari mesra gelandangan. Namun yang mencuri tumpuan adalah kemunculan Affad yang merupakan bekas anggota kumpulan Raihan yang menggagahkan diri menghulurkan bantuan meskipun bertarung dengan masalah kesihatan. Syukur Alhamdulillah, syabas Affad. So mungkin apa yang Abang boleh ceritakan tentang majlis hari ini? Kali ini dia World Book of Record kan. Dia anjurkan lebih kurang 21 hari. Jadi dia satu usaha yang sangat baik. Bila 100 NGO disatukan, dia satu yang luar biasa dan kita mengharapkan benda ni bukan sekadar one off satu program tapi ada kesedaran untuk membantu. Kita nampak Abang juga masih mempunyai masalah kesihatan kan Abang? Ya, tapi Abang masih menguatkan diri juga Abang untuk datang ke majlis ini. Mungkin apa yang Abang boleh kongsi? Mungkin apa sumber kekuatan Abang? Pertama sekali Abang syukur Allah uji Abang dengan stroke ni hampir 3 bulan. Sebenarnya tujuan Abang ni sebenarnya nak bagi inspirasi. Mungkin ada juga di
kalangan artis yang diuji. Tak mampu nak usaha, tak mampu nak bangun dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah Allah bagi abang untuk mampu berdiri, mampu untuk menyanyi balik. Kalau you all sekadar terus baring, tak ada usaha, maka dia akan habis macam tu. Tapi kalau kita niat memang betul-betul nak membantu, Allah akan bantu kita insyaAllah. Dari segi status kesihatan abang macam mana sekarang abang? Sebenarnya memang semakin baiklah. Doktor cek abang punya kekuatan. Ya, abang stroke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan abang ni belum berasa lagi. Tapi hasil doktor punya check up, dia mengatakan abang punya kekuatan ni dah hampir 80%. Cuma abang masih rasa kanan dengan kiri ada beza. Kiri ni mungkin orang sentuh sebelum ni, orang sentuh belah kanan abang ni abang rasa macam kena iris lah. Tapi so far Alhamdulillah dia ada proses baik. Dia bila nama penyakit sakit, dia akan take time untuk baik. Yang penting sebenarnya kita kena banyak berdoa, minta dengan Allah. Kita perbetulkan diri kita. Mungkin dulu kita tak jaga. Selain daripada itu, kita nak tanya juga, sebelum ni kita tahu abang 2 kali kan terjangkit dengan kita COVID-19. Sedikit benda tu banyak tak efek dalam kehidupan seharian abang? Memang memberi kesan. Dari sudut pekerjaan pun kita susah kan. Siapa sangka seorang pesakit stroke pendarahan otak dalam masa 3 bulan Allah bagi dia rasa kesembuhan dan ada jemputan dari sahabat-sahabat yang dia yakin abang boleh mampu lakukan, mampu menyanyi. So abang carry on menyanyi. Abang pun sebenarnya bukan kuat mana pun. Tapi bila kita fikir balik, kita ada tanggungjawab. Mak ayah kita doakan. Anak-anak kita pun mengharapkan kita ni. So benda ni lah menyebabkan kita kuat untuk teruskan sungguh-sungguh buat sesuatu sebab kita ada tanggungjawab. Bukan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, tapi tanggungjawab kita juga kepada anak-anak kita, isteri kita dan keluarga kita. Kami doakan supaya Abang Affad terus kuat. Okey, kepada anda yang belum lagi tengok video klip terbaru Andi Pernadi, silalah tengok sekarang layan, okey? Kenapa I rasa macam panas? Panas! Oh, ni cerita pasal pelakon kecil Rohainis. Hari itu dia beria postkan Instagram katanya dengan hashtag One Step Closer. Aku ingat dia nak kahwin. Rupanya aku kena scam. Apa cerita ni Rohainis? Ha? Okey, marilah kita dengar pada mulut Rohainis sendiri. Okey, go! Tiada angin, tiada ribut, nama pelakon Rohainis menjadi perhatian gara-gara hantaran dengan caption A Night to Remember, One Step Closer. Yang dimuat naik ke laman Instagram miliknya Rabu lalu. Kali ini betul-betul nak kahwin ke Rohainis. Ani, semakin vast Thank you so much. Lama tak jumpa Melody punya team. Ani sangat bersyukur. Tahun ni walaupun kita baru je recover daripada ekonomi kan. So Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Anis punya drama shooting pun Anis masih aktif. Semalam Anis baru selesai penggambaran Putri Reunion. Semua orang tahu kan Putri, sitcom Putri. So Anis dijemput untuk jadi one of the cast digandingkan dengan Nora Danish, Kancana Dewi, Kak Adina Fazrina dan semualah kas-kas dia. Itu mengenai kembangan seni Anis lah kan. Beberapa hari ni apa siapa lelaki tu sebenarnya? Apa kita dah tahu, kita nak tanya daripada you sendiri. Okey, sebenarnya lelaki misteri itu adalah Zul Arifin. Sebab Anis memang dengan Zul Arifin sangat rapat. Kita orang very close. Even our fans pun tahu how close I am dengan dia. Dia willingly untuk bantu Anis untuk collab sebab dia tahu ini collaboration kan. Jadi dia kata, kenapa tak cakap awal? I'm willing to help you Rohainis. Sebab kita orang close, kita orang selalu help each other. And dia memang banyak tolong Anis dalam industri ni sebenarnya. Ini bukan kali pertama you dengan gimmick-gimmick sebegini dan ada orang macam dah tahu dah gimmick macam ni dan ada yang mengatakan gimmick seperti ini gimmick yang busuk. Setiap kali gimmick yang Anis buat bukannya gimmick yang kotor sebab Anis memang suka, actually bukan gimmick lah, elemen surprise. Anis memang sukakan surprise and I believe peminat-peminat Anis juga memang sukakan surprise. Diorang suka. Anis suka nak buat sesuatu tu Anis memang buat all out. Kalau Anis nak buat sesuatu macam nak surprisekan peminat, Anis akan buat this kind of thing lah. So bagi Anis bukannya benda yang busuk ataupun kotor sebab bukan ini gimmick-gimmick yang membodohkan diri, bukan. Sebab Anis pun memang pelakon, so video-video tu pun adalah part of orang kata lakonan kan. Anis, kita tahu Anis dah ada teman lelaki kan. So bila ada isu kemesraan you dengan Zul Arifin, macam ni nak jaga perasaan boyfriend tu? Pasal boyfriend, okay, Anis belum berkahwin tapi kita pun tak tahu jodoh kita siapa in the future. Kita tak tahu, kita doakan yang baik-baik lah untuk Anis. Tapi apa yang Anis boleh katakan, semua orang pun dah tidak tahu Anis dengan Zul Arifin sangat rapat dan kita menjaga batas, tidaklah keterlaluan. As long as Anis tahu dia macam mana, Anis macam mana, and then kita bukannya buat benda-benda yang tak elok. So one step closer tu tak adalah. Actually one step closer tu one step closer to launching day. Ada kena mengena dengan gimmick perkahwinan ke tak adalah sebenarnya. So sebenarnya peminat akan tipu ke macam mana? Tapi Anis tak tipu tau. Anis never mention yang Anis nak kahwin. Anis never mention yang Anis nak bertunang. Tapi itu adalah orang-orang yang judge, orang yang make up stories dan semua. Anis cuma biasalah kita buat konsep. Anis minat Hindustan, semua pun dah tahu. Anis buat konsep Hindustan, konsep ala-ala very nice. So Anis teringin benda tu. Anis tak pernah pun mention yang kata Anis nak kahwin apa semua tu. Itu adalah orang kata apa? Itu netizen yang buat andaian. So Anis just follow the flow. Oh okay, orang yang I nak kahwin. So I suka. Doakanlah I kahwin betul.
Jadi semuanya Allah punya. I cannot complain at all because he's Tak menyusahkan lah. Okay lah. Jangan mencarut dah. Hai, orang bawa keluar duit 1 juta tak ada pertuduhan. Oh, this is not good. Aku dah kata serahkan je budak tu dekat perempuan gila tu. Biar dia yang bela. Umum mengetahui isu penipuan melibatkan pelakon senior Didi Alias dengan rakan kongsi selaku penganjur Carnival Le Fans Tour sebelum ini sudah hampir 2 tahun berlalu. Isu ini didakwa masih belum diselesaikan sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Didi Alias, sila jawab. Mami, makin tua makin menjadi Of course, makin tua makin menjadi aku Makin tua makin collection 10 juta tau sama Renda. Wow. Sebelum tu kita ucapkan tahniah lah di atas pelantikan menjadi duta pada usia 49. Selalu orang tanya apa tips kecantikan, tapi kita nak tanya apa tips untuk dapatkan job jadi duta pada usia 49 tahun. Oh ya, apa job jadi duta? Rezeki memang satu cabaran lah. Mungkin orang cakap dah kenapa Didi Alias kau nak pilih kenapa dah tak ada orang lain dekat Indah Hasri ni. Tapi sebenarnya dia kena cari orang berpengalaman macam Mami. Di mana kita ni dah umur macam ni, kita lagi suka kongsi rahsia kita kepada anak-anak muda. Kadang anak muda ni sekarang muka dia orang lagi tua daripada aku. Korang awas ya tengok kadang yang 18 tahun tak sebelah aku. Aku lagi muda daripada dia. Susah nak tuakan aku. Tapi saya bersyukurlah. Orang kata inilah berkat kesabaran Mami. Ini adalah tanggungjawab besar untuk Mami 2022. Dalam industri juga Mami memang tengah sibuk dengan drama-drama terbaru di TV3. You all kena tunggu. Saya ada drama untuk raya, saya ada drama untuk puasa, saya ada drama untuk lepas raya pun ada. Dan itu baru gandingan Mami bersama dengan Ibu Fauzanawi khas untuk TV3. 20 episod you all kena tunggulah. Itu yang gandingan yang macam saya dah lama tak berganding dengan dia. Tanya juga lah sebab Mami orang kata Ratu Fiesta lah, ada event Mami juga ada khabar angin lah mengatakan event tu tak menjadi sebab ditipu oleh penganjur. Wujud ke isu-isu yang begitu? Oh, tipu penganjur. Alamak. Okey, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya saya yang ditipu oleh rakan kongsi saya sendiri. Sepatutnya memang Mami nak buat. Last week kita dapat buat dan selepas Mami buat, the next week tu dah memang lockdown. Dan sebenarnya sekarang ni Mami tengah menggantikan ada satu lagi event kepada usahawan-usahawan kita untuk kita kata macam settle habis. Pasal walaupun kita dah kehilangan almost 1 million ringgit, rakan kongsi saya dah tak tahu dekat mana. Saya rasa itu adalah silap saya lah yang terlalu percayakan orang. Dan saya rasa kenapa benda ni tak dipandang isu ni besar. Pasal tengok dekat Malaysia ni, saya buat benda ni pun macam benda remeh. Pasal kita dah ada bukti, kita dah kenapa tak benda ni dah macam dipercepatkan, dituduh. Mana kita tahu tiba-tiba tak ada pertuduhan. Orang bawa keluar duit 1 juta tak ada pertuduhan. Oh, this is not good. So Mami terpaksa pakai lawyer. So saya akan hantar LOD kepada rakan kongsi saya tu, di mana dia pun senyap. Kalau kau senyap, kita tak boleh bagi dia senyap lah. Pasal Mami susah untuk menjadi seorang penganjur. So insyaAllah selepas raya I'll be back for my new rebrand saya punya event. Dan kepada usahawan yang setia dengan Mami, sentiasa sokong Mami, tunggu saya akan kembali. Saya akan menggantikan satu lagi lokasi terakhir. Maksudnya di dunia dan di akhirat saya langsai hutang diorang. 1 juta bukan satu amount yang sedikit. Bila ditipu rakan kongsi sendiri, macam mana? Saya dapat tahu kejadian berlaku selepas Mami sambut hari jadi Mami yang sebelum ni. Dan benda tu rasa macam hilang sekejap lah. Mami semangat hilang, apa semua hilang. Mami cakap, ya Allah ya Tuhanku, aku ni dah bekerja dalam tempoh masa sekian dah. Aku percayakan kau almost 4 years Mami kenal dia untuk memegang satu tanggungjawab. Pasal ini bukan duit kita. Duit ni duit usahawan. Duit ni adalah duit penaja orang percaya kat kita. So kau boleh ambil duit tu macam duit tu kau punya. Mana dia dah percaya amanah. So bagi Mami tak apalah. Allah bagi Mami dugaan macam tu. Saya bangkit, itulah Allah Ta'ala pusingkan ketika tu. Saya dah memang lost sangat. Dan Allah Ta'ala tu kata, Mami, aku bagi kau satu kegembiraan, satu benda yang kau rasa kau mampu bersenyum. Syukur, saya syukur. Tapi tak apa, saya tak akan lepaskan dia lah. Saya tak akan lepaskan dia. Walaupun dia tahu sekarang dia tengah goyang kaki, dia ingat kita tak ada buat tindakan apa-apa, just wait and see. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi bimbang. Mungkin apa perkembangan terbaru abang? Kita pun dah lama tak nampak abang kan. Saya diberi ruang untuk peluang untuk sama-sama dengan ekspedisi untuk melantunkan suara lah dengan ramai lagi penyanyi-penyanyi lain macam Mus, Yabang, Awira, lepas tu Ci, Dr. Kronik. Sepatutnya dia orang ekspedisi ni dia orang ada konsert dia orang. Bila Ali dia sakit ni sekarang ni, dia orang kena teruskan juga program. So dia orang panggil penyanyi-penyanyi undangan yang boleh menyanyikan lagu-lagu ni dan tribute untuk Ali. Untuk projek terbaru saya sekarang ni tengah rancang untuk buat saya punya solo album saya yang saya rasa sudah pun bermula lebih kurang 4 atau 5 lagu dah settle. Cuma nak masuk studio dan nak mencari pemuzik yang betul-betul sesuai dengan saya lah insyaAllah. Saya target dalam bulan 7, bulan 8 insyaAllah dia ataupun paling lewat pun bulan 10 dia keluar lah. Kita tahu abang juga dah berhijrah kan. Mungkin apa yang membuatkan abang untuk nak menjadi vokalis untuk special project ni?
Sama je, muzik ni sama je mana-mana pun. Cuma tukar lirik je. Jangan mencarut dah. Cerita benda baik je. Cerita benda-benda yang boleh membuatkan orang rasa senang hati dengan kita dan kita pun senang hati. That's it. Muzik ni instrumentasi je, instrumen saja. Sebelum ni abang juga tidak mahu untuk dikenali lah. Abang lebih prefer untuk bekerja di belakang tabir kan. Tapi kita nampak sekarang mungkin abang dah semakin ke hadapan. So mungkin apa yang boleh abang kongsikan tentang benda tu? Dulu sebab kita ada platform orang yang mampu untuk menyanyikan lagu-lagu kita semua dan juga idea serta apa yang saya nak sampaikan. So sekarang ni bila dah sampai tahap macam ni, saya rasa saya ada tanggungjawab saya sendiri untuk saya sampaikan dengan lebih tepat. Bukan yang dulu tak tepat. Dulu okey, tapi sekarang ni saya lebih suka untuk sampaikan benda ni dari straightforward. Sebab sekarang ni banyak ruang dan peluang untuk kita dekati orang dengan lebih cepat. Dulu lambat sikit kan, sekarang banyak platform. So daripada situ kita dah boleh dekat dengan orang. Jadi saya rasa it's about time untuk saya ke depan lah. Adakah selepas ini abang akan kekal menjadi vokalis? So far untuk special project ni aja. Yang ada lah one off lah bang. One off aja lah. Kalau dia orang kata dia orang seronok dan suruh sambung, kita sambung lah. Tak ada masalah. Saya open. Oh, kira abang tak kisahlah untuk apa kita kata untuk kembali beraksi. InsyaAllah tak ada masalah. Kita sama-sama. Umur pun lebih kurang kan. Jadi bila cakap on, kata on tak on macam tu. Itu. Okey. Guys. Mami buat hal lagi. Ya, betul. Ni sebenarnya saya punya pasangan lagi sekali. Hey, apa khabar Kamal? Sihat. Sihat. Saya salah studio tadi. Oh, salah studio. Saya buletin utama. Tak apalah. Kamal Ali, kita maafkan. Okey. Habis tadi pasal Mami tadi tu, kena tipu lagi sejuta. Ya, banyak, Bil. Banyak, betul tu. Hai. Buat belanja kita ke apa. Kan? Buat beli earring 20, 23 pula. Dah. Kamal, tu baca tu Kamal. Sebab kau dah lambat tadi kan? Dua jenama ikonik Nestle kini muncul dengan versi tanpa tenusu iaitu Milo dan Nescafe Dairy Free. Rangkaian minuman Milo dan Nescafe Dairy Free diperbuat daripada ramuan tumbuhan dan tidak mengandungi bahan berasaskan haiwan. Ia juga mendapati kriteria pilihan selebih sihat. Malah dengan rumusan tanpa tenusu, ia turut sesuai untuk mereka yang mengalami masalah penghadaman laktosa dan lactose intolerance. Susah sungguh ya. Kunjungilah ke pasar raya terdekat anda untuk mendapatkan Dairy Free sekarang. Good job. I'm so proud of you, Kamal. Kamal, ni kita ada tetamu istimewa daripada Molek FM. Oh, Molek. Kita boleh panggil diorang lah, Kamal. Kita nak jemput sekarang ni. Mek Zura dan Fizi. Hai, guys. Hey. Sila jemput datang ke rumah Melody. Assalamualaikum. Sila. Mana? Sehat ke? Alhamdulillah sihat. Orang Pantai Timur. Macam mana dah 3 bulan ni Molek FM sambutan daripada peminat-peminat? Okey tak? Weh, sambutan memang molek Molek. Memang molek kemah kemi. Kepuk. Kepuk ada. Kita kan Kelantan pun ada juga. Untuk stesen baru, selama 3 bulan baru kita bersiaran, kira alhamdulillah lah mendapat sambutan yang tak sangat dijangkakan. Sebabnya kita fokus kepada 2 negeri, Kelantan dan juga Terengganu. Kenapa tak join Pahang juga? On the way. InsyaAllah. Masalah korang. Sabar. Bawa bertenang. Dekat sini kita ada orang Pahang kat sini. Pantai Timur, tapi Pahang duduk tepi. On the way. Sabar. One at a time. Jangan marah. Jangan perih. Lepas tu hari tu korang ada buat pencarian Cik Mek Molek tu. Ya. Cuba bagi tahu sikit pasal sambutan daripada Cik Mek Molek tu. Apa sebenarnya pencarian Cik Mek Molek tu? Model ke apa ke? Dia cerita dia kita nak mencari seorang lagi penyampai wanita di Molek FM lah. Sebab selama ni kita ada 5 penyampai. Saya, Mak Dan, Kai, Izul dan Mek Zura. Kalau kat situ semua jantan semua. Ada seorang je Tina. Sorang je tu yang pasal nak cari lagi ramai. Jadi kita nak mencari seorang lagi bunga yang menghiasi Molek FM. Alhamdulillah hari Khamis lepas pun kita jumpainya. Dengan udian yang paling tinggi, selamat datang kepada Camelia. Camelia, selamat datang ke Camelia Molek FM. Orang kemamang kita. Jadi semua penyampai-penyampai di Molek FM ni kita adalah orang Pantai Timur lah. Kecuali Mak Dang, Mak Saleh. Kenapa tak cari Maya Karin? Maya Karin? Sebab Maya Karin dengan nak kahwin. Lah betul. Aku dah risau sikit. Nak kahwin dengan siapa? Kenapa tak tarik je sekali untuk masuk Molek FM? Tak mampu nak bayar. Okey, tak apa. Tak, ni cerita apa sebenarnya? Tak ada kena dengan Molek FM ke Maya? Pasal Maya Karin ni dengan kata nak kahwin? Dia nak kahwin dah. Dengan siapa? Alhamdulillah. Akhirnya. Maya Karin tu, Maya Karin ni dengan Fazura pula. Fazura pula. Back to back. Fazura pula pasal dia punya kolaborasi. Dia ada something dengan kolaborasi yang hebat tu. Bondal. Jomlah kita layan. Benda Muhaya. Marilah. Tengok. Tak apa Kan? Yelah. Baiklah,
Ini pula mengenai pelakon yang terkenal dengan watak-watak seram. Siapa lagi kalau bukan Maya Karin. Dengarnya seperti Maya sekarang ini sedang mengenali hati budi seseorang. Wah, dah jumpa pilihan hati ke tu? Jawab. Sebelum ni Maya ada kongsikan mengenai pernah ada anxiety kan. Mungkin perkembangan terkini apa yang mungkin Maya boleh kongsikan kepada peminat kat luar sana. Macam mana orang kata keadaan mengenai penyakit tu lah sekarang ni? Penyakit tu akan sentiasa aja. Walaupun benda tu mungkin develop only, especially yang berat lah. Dia lebih hebat dalam 6-7 tahun kebelakangan ni. Sekarang ni saya rasa the last 4-5 months saya berjumpa dengan beberapa orang yang sekarang berada dalam hidup saya yang memberikan saya lebih ketenangan dan stability and memberikan semangat dan sentiasa memberi sokongan. Antara benda-benda yang cetuskan my anxiety on some days is kadang-kadang bila kita terlalu ramai orang, terlalu busy, noisy, terlalu kecoh. For a while, mungkin 1 jam, 2 jam I boleh tahan, but after a while I can feel my body and my brain saying, okay, enough, it's enough. It's too much now. Sekarang ni saya dah mengalami benda tu beberapa kali di mana saya dah boleh identify, saya dah boleh rasa, okay, Maya, setengah jam lepas tu bateri you kong. So I can manage it. That's the thing. My management dah tahu, dia orang dah faham saya, kawan-kawan saya dah faham. So it's okay, alhamdulillah. Sebab sebelum ni Maya ada bagi statement tengah mengenali hati budi beberapa individu tapi tak serius sangat. Sekarang mungkin ada perkembangan terkini. Ada sedikit perkembangan. My mother's asking me to, of course. Memang dia tanya, Maya, dah lama sangat awak ni bersendirian. Tolong. Aduh, klise sangat-sangat tapi memang betul. Kena pilih dulu. Berapa yang ada sebenarnya sekarang ni? Dia kena pilih. Janganlah. Berapa sebenarnya? Sedang mengenali 10. 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Dia macam-macam peringkat lah. Ada yang lebih serius, ada yang macam kat tengah, ada yang macam baru nak berkenalan tapi dah try dah. Don't get the bad impression of me. Saya okey je. Saya cuma macam berkawan tapi itulah kadang-kadang ada kawan yang kita ambil lebih serius, ada yang mungkin, dan kadang-kadang live kan. Mungkin yang kita ambil serius tu tak ada jodohnya. Tapi yang kita baru berkenalan tiba-tiba jadi. I don't know. Life is a mystery. Kita tunggulah Kak Maya buat decision dia siapa nantikan ya. Kita buat reality program boleh. Sempena menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba, Fazura melancarkan kolaborasi eksklusif bersama Bonda Muhaya. Wah, ceritalah sikit. Apa-apa saja yang PAS buat ni semua, of course it's business, tapi mostly it's for you. Katanya Fazura dah jadi jutawan. Ada komen tak? Alhamdulillah. Apa-apa pun, yalah duit tu one thing, tapi semuanya Allah punya. Apa saja yang PAS buat, semua kejayaan PAS ni semuanya Allah yang memberi hikmah dan petunjuk. Jadi semuanya Allah punya. PAS cuma menumpang. Besok kita mati tak ada apa-apa pun. Fazura dah kurangkan aktiviti seni. Dah lama tak nampak Fazura berlakon ke, buat filem ke. Boleh tak komen? Offer tu sentiasa ada, alhamdulillah. Kalau skrip tak best, karakter tak best, cerita 3 segi, semua ni tak nak buat dah. Yang tak ada manfaat. To me, baru-baru ni ada dapat satu offer dan juga satu skrip yang sangat best, director pun best. PAS nak lah berlakon dalam cerita ni. It's very Islamic, woman empowering. Lepas raya insyaAllah. Dah busy ni macam mana? Fatimah kat rumah macam mana dia kesian dia? She is such an independent girl. Walaupun dia clingy dengan mami and daddy, tapi dia faham lah. Macam tu dia cakap, Fatimah, mami nak pergi kerja tau. Nanti Fatimah duduk kat sini, duduk dengan Mariam, dengan nenek. Okay, nanti mami balik nanti, we see each other. Dia punya bye tu, macam tu. Terbawa-bawa lah di awang-awangan. Kita akan berkongsi selepas Sali nantilah. Keadaan mental dia, kita mana tahu keadaan mental dia kan. Sekarang ni Melody berada di majlis pelancaran novel Kerana Cinta Itu Ada, idea asal Nabila Razali, dan dengarnya Bella ada sesuatu yang istimewa dia nak beri kepada penonton kat luar sana. Apa agaknya? Jom kita tanya Nabila Razali sendiri. Diri di sampingnya, senyum seakan bahagia tanpa memikirkan aku yang merenung dirimu. Bella, Kerana Cinta Itu Ada, apa yang Bella boleh kongsikan? Cinta itu indah. Macam mana perit sekalipun, berapa lama ditinggalkan pun, jangan risau, cinta itu tetap ada. So definisi jodoh itu cuma takdir yang tahu. So kalau orang tanya bila jodoh nak sampai, takdir je yang tahu makcik. Macam tu. Pada judul novel kan, Kerana Cinta Itu Ada, meremang bulu roma air. Mesti ada drama air mata. Of course. Waktu lagu terus ni dinyanyikan pun, even kalau Bella dengar balik pun, Bella tak tahu dia ada satu perasaan yang sebab yang buat Bella
Nabila rasa bab kata dalam lagu ni lah ada bait lirik dia, sendu, pilu. So macam untuk Bella, putus ni putus cinta. Tapi cara cinta itu diputuskan bagaimana? Itu yang Bella share lah, pengalaman Bella dalam novel ni. Dan ini juga merupakan kolaborasi pertama Bella bersama dengan Kak Sofilia yang merupakan novelis yang sangat dikenali. So kalau kita ikut naskah-naskah yang dah ditulis oleh Kak Sofilia sendiri ni, memberi impact dan memberi 1001 emosi. Bila kita nak melepaskan tu pun sakit juga, tapi dia kurang menyakitkan berbanding kita bertahan. But semua benda tu kita takkan dalami lah. Itu yang mencantikkan lagi penceritaan dalam novel ni. Bella, I tertarik dengan kulit buku novel ni. Jejaka sebelah tu tinggi Tesio. Siapa yang pilih tu? Yang ni selepas hasil perbincangan lah Bella dengan tim Bella. Agak susah juga untuk kita pilih cover novel ni. Kita kena make sure benda tu eye catching kan. So this is Nabila Aulia lah saya. Dengannya ada something special sebenarnya pasal novel ni. Apa yang Bella boleh kongsikan? Mungkin ke ada adaptasi novel kali ni? Buat masa sekarang kita hanya release novel saja, itu pun secara online. Kalau kata ada production yang sudi bekerjasama dengan Nabila Razali Entertainment untuk buat drama rantaian, Kerana Cinta Itu Ada, why not? Kerana Cinta Itu Ada adalah satu karya yang sangat istimewa buat Nabila Razali. I believe that Nabila put her heart and soul to this novel. Bila kita tahu yang Nabila Razali nak menerbitkan satu novel, so kita rasa macam why not kita cuba untuk kembangkan benda ni. Tapi dekat mana, apa, kita kena tunggulah kan nanti announcement yang Nabila akan buat. Ataupun penerbitkan apa agaknya elemen yang akan menjadi fokus untuk Asyik melekat depan TV untuk menonton cerita tu. Itu adalah karakter yang dicipta. Karakter Nabila Aulia adalah dicipta oleh Nabila Razali sendiri. Saya tak cakap kita ni kisah benar dia ke apa, tapi karakter tu dicipta oleh Nabila Razali. Kita semua tahu Nabila Razali ni seorang penyanyi, seorang pelakon, dan sekarang dia bergelar penerbit novel. Kita nak yang terbaik untuk dia. So kita akan cuba yang terbaik. Kita akan cari pelakon yang terbaik, pengarah yang terbaik dan tim yang terbaik untuk Kerana Cinta Itu Ada. Pada saya, orang scriptwriter ataupun penulis drama, dia perlu berhubung dengan penulis novel. Sebab kadang-kadang apa yang ada dalam fikiran penulis novel tidak sama apa yang difikirkan oleh scriptwriter. Jadi untuk sebuah cerita tu cantik, untuk sebuah cerita tu sampai pada penonton, pada pembaca, kerjasama di antara penulis skrip dan penulis novel sangat-sangat diperlukan. Jodoh itu cuma takdir yang tahu. Apa yang mungkin Sofilia kongsikan? Definisi jodoh itu cuma takdir yang tahu. Kita semua tahu kan, jodoh tu bukan kat tangan kita. Jodoh tu kat tangan Tuhan. Even kita bencilah orang tu, kita benci-bencinya pun, tapi kalau takdir tu meletakkan dia dan kita dalam satu garis takdir yang sama, kita tak boleh nak lari. Itu adalah jodoh kita. Jodoh kita yang cuma takdir saja yang tahu. Saya dapat conclude sebenarnya ini orang kata drama air mata. Sebenarnya saya menulis sendiri pun saya menangis. Saya menangis bila saya merasai kesakitan tu, bila seorang lelaki yang hampir berkahwin dengan seorang wanita, tiba-tiba dia letakkan seorang wanita lain di sebelah dia dan menyatakan bahawa dia nak berkahwin dengan wanita itu yang merupakan kawan karib kepada Nabila itu sendiri. Saya rasa itu sangat sakit. Dan bila dia ditinggalkan, kemudian ditinggalkan pada malam pernikahan dia, tak ada seorang perempuan, tak ada seorang wanita pun dalam dunia ni yang nak berada di dalam tempat yang macam tu. Cerita ni bukan sahaja pada Nabila Aulia, tapi ada pada banyak wanita dekat dunia ni. I feel you, sis. Betul-betul rasa. Tapi congratulations Nabila Razali. Tulis novel pula lepas ni sekarang. Saya rasa dia mesti akan dapat berlakon juga kan drama tu. Mestilah dapat khabar. Nabila akan dapat tu. Dah, Kamal, don't pompek-pompek lagi. Kita kan ada tetamu ni. Okey guys, macam mana korang punya aktiviti pada bulan Ramadan di Molek FM? Maybe boleh kongsi kepada penonton-penonton yang tengah tengok korang sekarang ni. Okey, jadi untuk bulan Ramadan ni kita ada satu... Kamera denun. Banyak sangat kameranya. Biasa dengan konti je. Kita dengan mikrofon je sama. Okey. Bulan Ramadan ni kita ada satu rancangan yang sangat istimewa yang mana 3 stesen Melayu di Media Prima Audio ni akan bergabung. Penyampai-penyampai yang akan bergabung akan bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah. Kita buat tadabbur Molek FM. Senang dengan Fizi. Jadi wakil kepada Moleknya ialah penyampai malam kita iaitu Kai Hassan. Gamah nak tengok Mak Dan sebenarnya ngaji. Yelah tu betul lah. Habis tu kalau diorang tak boleh dengar dekat Molek FM, ada tak platform lain yang diorang boleh dengar? Boleh je Ayat Ji. Okey, ini kepada anda yang berada di luar kawasan Kelantan dan Terengganu. Kalau di Kelantan 105.1, di Terengganu 93.6 FM. Jangan lupa dengarkan kami dekat Audio Plus. Ataupun boleh dengarkan kami live di YouTube Molek TV. Banyak betul platform. Banyak platform. Satu dunia boleh dengar kita sekarang ni. Semua boleh cakap Ganu, boleh cakap Okey, terima kasih Mek Zura dengan Fizi sebab sudi bersama dengan kita orang kat sini dan share dekat penonton tu apa informasi.
Dah betul information tu dan kita nak ucapkan selamat berpuasa. Terima kasih. Dan alhamdulillah selamat hari raya lah nanti sekali. Selamat hari raya sekali. Okey sekali lah. Amin, insya-Allah. Thank you so much. Okey, Kamal. Story baru. Apa dia? Something inside. Okey. Oh, ni. What? Mira Filza kan dah mengandung 8 bulan. Jadi kita pun excited nak tahu baby boy ke baby girl? I think baby boy. I think baby girl. Okeylah, jomlah kita layan. Jalan tu? Iyalah. Letupkan melon tu. Baru boleh tahu boy ke girl. Mira Filza. Kan? Dah cakap pasal Mira Filza. Cik, ada nak kerja, ada tak kahwin. Kahwin tak ada kerja dah. Kehidupannya yang sering diatur mengusarkan hati Adra. Adra, awak buat apa tu? Namun, perkahwinan yang didesak antara Adra dan Nazril kian mengubah segalanya. Kau balik sekarang, aku tak nak tengok muka kau kat sini. Kau balik sekarang. Terbukakah hati untuk dicintai? Bila hati memilih dia, mulai 28 Mac, Isnin hingga Jumaat 10 malam, terbaru di Samarinda TV3. Sudah lama kita tidak mendengar cerita mengenai pelakon cantik Mira Filza. Umum tahu Mira kini sedang berbadan 2. Alhamdulillah, syukur. Jom kita tanya Mira mengenai persediaan menerima cahaya mata pertama mereka nanti. Mira, tahniah bakal menjadi ibu tak lama lagi. InsyaAllah tak lama lagi. Sekarang dah 8 bulan lebih. So dalam April awal Mei macam tu. End of April atau awal Mei insyaAllah. Macam mana? Dah bersedia tak? Agaknya apa preparation yang mungkin Mira dah lakukan? Dari segi persediaan itu nothing much actually. Sebab Mira sekarang ni bulan Mac ni banyak kena habiskan endorsement punya engagement. Banyak photoshoot, banyak video shoot TVC pun ada Mira buat. So a bit hectic bulan ni. Tapi dari segi persediaan kita pun ada plan nak pergi antenatal class. InsyaAllah untuk before birth, before labor tu kan dengan breastfeeding and all. So adalah nak pergi kelas-kelas tu tapi belum pergi lagi. InsyaAllah masa puasa nanti kot bila dah free sikit, dah tenang sikit, dah habis photoshoot Mira pergi kelas tu. Pertama kali bergelar ibu kan, macam mana pengalaman sepanjang kehamilan ni? Pengalaman sepanjang kehamilan ni alhamdulillah dari first trimester segalanya berjalan dengan lancar dan baik. Mira tak ada apa-apa alahan. Muntah pun adalah sekejap minggu ke-8, lepas tu minggu ke-9 dah okey dah. Alhamdulillah lah, dipermudahkan. Nothing much, cuma dah masuk third trimester ni dia mungkin sebab makin sibuk kan, ingatkan third trimester kita boleh rehat tapi makin banyak kerja. Tu Mira sakit pinggang, benda-benda macam tu lah, sakit pinggang, kaki dah bengkak, itu biasalah. Ni Emil pula lah, macam mana? Ada tak minta makan apa ke? Banyak kalau nak cerita tak habis kita ni. Taklah, actually alhamdulillah compare dengan kawan-kawan apa semua ahli keluarga. Alhamdulillah quite okay lah, dia punya alahan semua is not as bad. Biasalah tiba-tiba pukul 11-12 tiba-tiba tea time buka lagi lah. Contohnya macam tu. Dia punya craving tu adalah tiba-tiba timing kita dah settle down tu, tiba-tiba dia muncul lah. Macam tu je lah. Tapi other than that alhamdulillah I think okay lah. I cannot complain at all. I'm consistent. Tak menyusahkan lah. Okay lah. Tak sah kalau kita tak tanya. Jantina dah boleh berkongsi ataupun menjadi rahsia. InsyaAllah kita akan berkongsi selepas bersalin nantilah. Semua sekali jantina, nama apa semua nanti kita akan reveal insyaAllah. Macam Emil dan Mira kan. Mira nak anak perempuan ke anak lelaki dulu kalau boleh? Mira tak kisah sebenarnya. Sebab family Mira dengan family Emil dua-dua pun tak ramai lagi anak setara kan. Baru seorang je Mira. Belah Mira seorang, belah Emil pun seorang. Jadi we don't mind kan. Mana-mana pun we don't really mind. Mana-mana lah yang Allah nak bagi. Berpantang di mana? Di rumah ibu mertua ataupun CL je ke macam mana? Di rumah mak Mira sendiri. Ada CL lah insyaAllah. Dengan mak sendiri jaga. Dan nak Ramadan ni kan, persediaan Mira ialah first time hamil ni macam mana agaknya? Hari tu pun Mira ada consult dengan doktor. Mira pun tak ada masalah dari segi alahan, apa GDM, HB semua okey alhamdulillah. Doktor kata cuba dulu, tapi kalau tak larat dan bukalah. Mira akan cuba dulu lah insyaAllah first Ramadan nanti. Kita menunggu masa je Ramadan tu kot tu keluar awal kan. Tapi dari segi kejayaan nothing much. Mira sekarang ni pun tengah take a break for a while daripada shooting drama and all. Dari segi endorsement pun Mira tengah habiskan komitmen. Semua push forward. February dengan March ni very hectic lah. So bulan Ramadan ni memang kalau boleh nak fokus pada bulan Ramadan, fokus pada ibadah dan fokus pada keadaan nantilah nak bersalin ke apa kan. Dah kahwin ke belum? Dah ada anak? Belum lagi. Ajar dia mengucap kat sebelah pun jadilah. Kita tak boleh happy sangat ni. Mau meninggal? Macam mana kita nak cakap? Bukan. Oh, dia masuk ni dulu. Dengan seorang lagi permata seni tanah air iaitu Amran bin Aman Ramli atau lebih dikenali sebagai Amran Tompel yang kembali ke rahmatullah kira-kira jam 4.37 petang Sabtu di kediamannya di Senawang Negeri Sembilan. Beliau dilahirkan pada 27 Oktober 1950 di Singapura dan meninggal dunia pada usia 72 tahun di samping anaknya.
Beliau meninggal dunia akibat kanser usus yang dihidapi sejak sekian lama. Beliau meninggalkan 4 orang anak hasil perkahwinan dengan isterinya. Pada tahun 1987, Amran Tompel tampil dengan filem pertama lakonan beliau iaitu filem Keluarga 69 sebagai watak Joe. Seterusnya, beliau juga ada membintangi beberapa buah drama dan filem di Malaysia, antaranya Buai Laju-Laju, Tak Ori Tapi Okey, Salah Bapak, Bilut, Baik Gila, Gerak Khas dan banyak lagi. Seniman menyifatkan beliau sebagai seorang yang berbakat besar dan seorang pelawak selain pelakon yang tiada tandingannya. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Forest Heights, Senawang. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Dia pun dah tak bercakap dah masa kita jumpa dia tu. Tapi dalam minggu lepas bila anak perempuan dia beritahu Abang Amran positif COVID kan, kat situ pun saya dah beradik-beradik dah. Maknanya itu satu petanda lah untuk kita lebih alert kan. Kalau dia tadi kan petang tadi tu kita dapatlah berita tu. Sebenarnya mak saya lupa masak. Mak saya datang, dia masak. Memang masak nak kasih ayah saya makan semua. Mak saya pergi ke ruang tamu. Saya pun duduk di kerusi tu. Sebab ayah saya sebelum ni dia memang selalu sangat termenung. Bila dia tak bercakap dengan kami, dia akan termenung ke dinding. Jadi kita ingat dia termenung. Jadi ibu pun sentuh tangan dia sejuk. Jadi ibu pun tanya saya, "Dek, cuba kau cek tangan ayah. Ayah bernafas lagi tak?" Jadi saya cek. Pada pengetahuan saya memang ayah masa tu dah tak ada lah. Jadi saya pun macam mak saya cakap, saya sebenarnya tak sangka benda berlaku cepat. Saya dengar ayah saya macam Allahu Akbar. Jadi kat situ dalam 2-3 hari ni lah. Jadi mungkin itu salah satu tanda sebenarnya saya tak perasan yang ayah saya dah nak pergi. Sebab saya anak nombor 1. Saya yang hidup susah bersama ibu dengan ayah saya dulu. Jadi bila dia pergi tu, masa tu saya tak ada, saya kerja. Kat pejabat saya ada kontak rapat, so saya tak boleh balik. Bila saya tak boleh balik, saya rasa ralat sangat. Sebab saya selalu berangan-angan, saya selalu berdoa, biarlah ayah tu pergi dekat rumah masa saya ada dan saya boleh ajar dia mengucap kat sebelah pun jadilah. Saya bukan tak redha dia pergi, saya redha, tapi saya nak dia pergi dengan sebelah saya. Lepas tu bila adik saya call, adik saya cakap ayah dah tak ada. Lepas tu saya masa tu tak boleh nangis, saya tak boleh apa, saya macam tak ada perasaan. Saya macam terkedu jugalah, betul ke benda ni jadi, betul ke, sampai mandikan tadi sampai dalam tu saya macam rasa hidup lagi. Benda tu cepat berlaku kan, jadi kita pun terkejut sebab sebelum ni memang semangat dia kuat kan. Walaupun dia beberapa hari ni dia tak boleh makan, dia pun daripada minum pakai cawan, dia nak pakai botol susu. Jadi saya nampak sikit-sikit kelainan, tapi saya, yalah kita jaga orang sakit ni kan. Kematian dia saya rasa saya tak ada rasa beranjat. Pasal apa? Saya anggap dia tak sakit, saya anggap dia tak ada macam itu, dia sihat walafiat dia. Jadi kita tak mau letak apa-apa perasaan kan. Jadi bila dia meninggal pada saya, umur dia dah 70, saya 71 dan dia mempunyai sakit kan. Jadi biarlah kita reda lah. Tadi abang ada bagi tahu yang persatuan dia dah bayar akhirat kematian kan, tapi tiba-tiba diuruskan oleh keluarga. Dia dah akhirat kematian dalam, saya tak tahu dia ada persatuan atau ada yayasan artis Malaysia. Tapi bila kita bagi tahu, feedback balik dia mengatakan dia punya date dah mati. Dia pakai tahun punya. Tahu saya dia kategori seumur hidup. Tak tahu lah. Tak make sure lah macam mana sebenarnya berlaku kan. Tapi pada saya patutnya persatuan soal kematian ni kita tak payahlah tunggu itu kan. Datang tolong aja dulu macam mana ke, uruskan dulu macam mana ke. Tapi kita tak salahkan mereka juga lah. Cuma saya kata yang setahu saya dia seumur hidup. Dan saya berhubung dengan anak dia, saya kata kalau gitu kita urus, kita tak boleh tunggu-tunggu orang. Kat situlah saya terkilan. Saya Azran Rawani ingin berkongsi dengan semua rakan-rakan artis, khususnya artis-artis nasyid. Ingat tujuan kita berada dalam industri ini untuk menyebarkan tentang kebaikan, nasihat dan sebagainya. Jadi memang selaku manusia kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tetapi ingatlah Allah telah menyediakan syariat untuk kita semua untuk sentiasa berhati-hati melakukan perkara yang wajib, yang sunat, yang harus, agar kita tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi kita doakan sama-sama agar kita semua ni dijauhkan daripada fitnah, dan sesungguhnya akhir zaman ni memang banyak
banyak fitnah yang berlaku, dan pastikan setiap apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan fitnah, dan kita pastikan setiap apa yang kita lakukan itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang sia-sia. Saya mendoakan agar sahabat Teri dalam keadaan yang baik, dan mengharapkan orang lain janganlah banyak menghukum ataupun jatuhkan hukuman atas dia. Biarlah pihak berwajib ataupun orang yang berkenaan yang menjalankan tugas atau menyiasat, semoga lebih baik dan juga ada jalan keluar yang baik. Semoga sahabat saya itu menjadi insan yang lebih faham kehidupan, insya-Allah. Okey, tadi kita dah tengok dah Kamal. Tu yang pasal tu. Betul. Kita doakan semoga baik-baik je ya. Yang pasal that tree. Yes, betul. Okey, Kamal, ada kita ada sikit kan? Ya, betul. Ini yang patut kita baca awal, tapi tak apa, kita akan tetap bagi announcement. Okey. Baiklah, sekarang di Slot Samarinda ada drama terbaru yang dinamakan Bila Hati Memilih. Dia bakal menemui anda mulai esok 28 Mac. Gandingan terbaik Eddie Ashraf dan Ika Farhana setiap hari Isnin hingga Jumaat 10 malam di TV3. Okey. Wow. Abi baru teringat ni Kamal. Kenapa baru teringat? Pasal Pioris. Kenapa? Dia buat hal lagi ke? Tak tahu, Nilofa tengah depression ke sebab tak, sebab Pioris kena jaga dia tengah malam. What's wrong? Kenapa? Okey, go. Now. Depresi bahaya tau. Februari lalu, usahawan pelakon dan pengacara terkenal Nilofa mengejutkan peminat selepas memberi gambaran dirinya seolah terpenjara ketika menjalani tempoh berpantang. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Nilofa? Melody dapatkan suaminya Pioris untuk penjelasan. Okey, Pioris, tahniah menerima cahaya mata yang pertama kan? Semua okey, alhamdulillah. Anak kita pun baik-baik, alhamdulillah semua. Itulah secara ringkas. Macam mana pengalaman pertama kali bergelar bapa kan, menjaga anak tu macam mana? Jaga malam tu adalah rasa semua ayah pun menjaga malam. Jadi kita pun ucap terima kasihlah kepada ayah-ayah kita dulu dan mak kita. Jaga anak-anak ni bukan senang juga. Dah kahwin ke belum? Dah ada anak? Belum lagi. Nanti kalau ada lagi, nanti memang akan adjust sendirilah jadual tu dan sebagainya lah, insya-Allah. Kesihatan Bilal pula macam mana? Kesihatan Bilal alhamdulillah syukur, semua dalam keadaan yang baik. Banyakkan doa lah. Anak-anak yang lahir ni kita banyakkan amalan khusus untuk dia. Sebab tu orang dalam Islam kita ada akikah, sembelih kambing 2 ekor dan bagi makan pada orang miskin supaya kesihatan dan juga kebaikan hidup dia tu terjaga oleh Allah SWT. Riz nak tanya juga dalam posting Lofa before ni adalah menarik perhatian sikit sebab dia cakap rasa macam terpenjara. Yalah, semua orang pun kalau beranak ni penat. Kalau kita tengok orang perempuan ni beranak, saya masuk dalam bilik kan, kita tengok sedikit sebanyak kesusahan yang dilalui oleh seorang ibu ni bukan senang. Tu yang agama memartabatkan ibu tu. Tapi itulah maksudnya yang pasal depression apa semua ni saya tak. Sekarang ni keadaan beransur pulih baiklah dan saya tak nampak apa-apa yang pelik lah. Syukur alhamdulillah. Keadaan Lofa ketika dia upload status tu macam mana sebenarnya? Keadaan mental dia kita mana tahu keadaan mental dia kan. Cuma kita tengok dia okey. Alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik. Kita pun jaga dengan baik. Semua kita buat pun dalam keadaan yang sempurna lah, yang sebaik mungkin. Jadi kalau nak tanya belok-belok dah ni kan. Kalau nak tanya soal mental ni saya tak tahu menahu tentang benda ni dan saya rasa mungkin itu adalah hanya sekadar ucapan gitu je lah. Bukanlah kata satu perkara yang serius sangat sampai kita tak ada kontrol. Semua alhamdulillah semua okey. Tak ada apa-apa di rumah. Syukur alhamdulillah. Happy belaka. Pengalaman Pioris melihat Lofa melahirkan hari itu macam mana? Semua ayah-ayah boleh masuklah bilik-bilik bila lakunya proses beranak ni kan. Cuba masuk dan tengok supaya kita lebih menghayati pengorbanan isteri-isteri semualah. Pengalaman saya memang cukup-cukup menginsafkan lah. Mungkin orang yang belum beranak dia tidak tahu. Saya pun nak explain detail tak berhenti. Tapi kalau kita tengok yang apa dia lalui itu, kita pun rasa ya Allah. Patutlah selama-lama ni agama meninggikan kedudukan ibu. Kerana pengorbanan ibu ni besar. Itu je saya boleh cakapkan. Baik, terima kasih. Okey. Thank you. Kamal. Banyak betul story yang baik, yang ganas, yang bahaya. Macam-macam. Panas tak? Thank you Kamal sebab awak teman saya walaupun dah separuh masa. Tak ada separuh berawal tadi. Okey. Tak kisahlah apa pun sekarang ni kita nak ucap terima kasih kepada anda yang sentiasa menyeport Melody. Okey, apa kita punya tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Betul, saya Kamal Adli. Assalamualaikum, bye. Dia siapa? Nabila Huda. Assalamualaikum. Saya Nabila Huda, awak. Saya Kamal Adli. Assalamualaikum, bye. Bye. Selamat berpuasa, everybody.